Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tashahau, Yapideorkinge Vanakkam. Pada malam ini kita akan adakan sesi sembang santai berkenaan nasib mahasiswa, khususnya mereka yang masih di kuarantin di universiti masing-masing dan isu-isu lain berkaitan dengan COVID. Tapi sambil kita menunggu, sebelum kita mengulas secara lanjut, kita tunggu sebentar supaya semua dapat menonton sesi live ini. So I think sebelum kita masuk ke perbincangan yang lebih berat, perbincangan yang lebih santai lah, saya nak tahu juga apa yang rakan-rakan semua lakukan di rumah. What have you done to assist and facilitate the government's effort to combat COVID? Kerana walaupun kita nampak penambahbaikan daripada segi perang kita ke atas COVID, tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh leka, tidak boleh selesa. Kerana walaupun jumlah dapat we are trying to arrest increase, tetapi kalau kita sebagai rakyat Malaysia leka, kerana itu lebih sukar adalah untuk kita menangani COVID ini pada jangka masa panjang. So let's wait first. Kita tunggu dahulu sebelum kita bermula pada sesi live ini ya. Kita kasih 1 minit, 2 minit dahululah sebelum kita bermula. Sebelum kita bermula, kalau ada rakan-rakan yang berada di MUA dan memerlukan bantuan, tolonglah cepat-cepat menghubungi Pusat Hikmat Parlimen MUA. Alhamdulillah setakat ni kita telah pun menyampaikan sumbangan kepada lebih 3,000 keluarga di MUA dan kita nak sasarkan 5,000, dan kerana tempoh PKP telah pun dipanjangkan, kita akan berusaha untuk mencari dana yang lebih untuk memastikan tidak akan ada satu pun keluarga yang tertinggal di kawasan Parlimen MUA dan mereka dapat dibela sebaik mungkin. Kerana susah dan senang di MUA, kita perlu bersama. Ini mesej khidmat masyarakat sebagai ahli Parlimen MUA sebelum kita bermula sesi lebih rasmi pada malam ini. Saya tidak pakai contact lens pada hari ini kerana I think something wrong with my eyes as well. So let's deal with my specs lah. Baik, kita terus bermulalah pada sesi pada malam ini berkenaan nasib mahasiswa. Pertama sekali, saya akan ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana usaha untuk memberikan bantuan cash stimulus one-off kepada golongan mahasiswa. Tidak silap saya dalam RM400, 200 ke RM400 untuk membantu rakan-rakan mahasiswa untuk meringankan beban mereka dalam menepani cabaran COVID. Saya juga ada membuat desakan supaya bantuan ini bukan sahaja dipanjangkan kepada mahasiswa di universiti, tetapi patut dipanjangkan juga kepada anak-anak TVET yang tidak boleh dilupakan juga. Dan saya dimaklumkan anak-anak TVET juga dimasukkan atau disertakan sekali ke dalam bantuan one-off ini. Tetapi itu dari segi cash stimulus. Kita telah pun mengharungi tempoh PKP ini sudah lebih I think 3 to 4 weeks, dah lebih 3 minggu. Dan walaupun kebanyakan daripada kita berada di rumah, tetapi masih ada dalam lingkungan 60 ke 80 ribu mahasiswa di seluruh Malaysia yang masih di kuarantin di universiti masing-masing. Persoalannya selepas tempoh yang agak panjang, adakah mereka tetap harus di kuarantin di universiti walaupun tidak ada menunjukkan simptom COVID, kerana telah pun di kuarantin lebih 14 hari, ada dah melebihi 3 minggu juga, atau
bolehkah kita memberikan mereka pilihan untuk pulang semula ke rumah, tetapi melalui SOP yang betul, yang ketat, kita ikut piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, supaya akhirnya mereka dapat pembelaan yang sewajarnya, khususnya anak-anak Sabah dan Sarawak yang mahu pulang dan boleh ikut SOP kerajaan untuk pastikan kesihatan itu dapat terjaga dan pulang secara berperingkat. Perlukah kita beri mereka pilihan untuk pulang? Pada pagi tadi saya ada buat satu perbincangan dan selepas itu mengeluarkan satu desakan dan kenyataan, iaitu untuk memohon kerajaan Malaysia, khususnya pihak Kementerian Pendidikan Tinggi di bawah Yang Berhormat Menteri, untuk mempertimbangkan keperluan untuk menghantar mahasiswa pulang semula ke rumah, tetapi secara berperingkat mengikut SOP yang ketat, supaya akhirnya kuarantin mereka itu selepas lebih 3 minggu di universiti, mereka dapat dipulangkan semula ke keluarga masing-masing. Saya faham ada kerisauan di mana mahasiswa ini mungkin terkesan ataupun terjebak dengan COVID-19. Tapi sebab itu, cara untuk memulangkan mereka perlu mengikut SOP yang ketat. Ada beberapa cadangan yang saya ingin ketengahkan. Pertama sekali, kita kena faham bahawa mahasiswa yang telah pun dikuarantin di universiti masing-masing telah pun melalui lebih 3 minggu tempoh kuarantin dan telah pun melepasi SOP biasa, iaitu kuarantin selama 14 hari untuk melihat jika ada demam ataupun any symptoms of COVID. Maksudnya mereka telah pun melepasi tempoh SOP biasa, iaitu lebih 14 hari dan mereka tidak ada COVID. Yang kedua, cadangan tambahan adalah untuk memastikan bahawa kita lakukan lagi sekali saringan kesihatan sebelum mereka diberikan kebenaran untuk pulang ke rumah. Ketiga, kita tidak boleh terus membenarkan contoh 60 ke 80 ribu mahasiswa ini yang telah pun dikuarantin di universiti lebih 3 minggu terus balik ke rumah. Tetapi kita boleh lakukan secara berperingkat, kolaborasi dengan syarikat-syarikat swasta seperti syarikat bas, syarikat penerbangan, dan kita lakukan secara berperingkat, bukannya dalam tempoh masa 24 jam secara tiba-tiba 60 ke 80 ribu mahasiswa yang sekarang telah pun dikuarantin di universiti terus balik sekaligus. We can do it face by face, dan saya agak yakin pihak NADMA, pihak MKN akan menasihati Kementerian Pendidikan Tinggi bagaimana proses yang terbaik supaya akhirnya nasib mahasiswa dapat terbela dan pada masa yang sama kesihatan itu tidak akan dikompromikan, kerana itu tetap merupakan prioriti utama negara pada hari ini. Dan yang terakhir, apabila kita lakukan pemindahan secara berperingkat ini, kita lakukan kolaborasi bersama syarikat swasta, khususnya syarikat penerbangan dan juga syarikat bas. Kita juga perlu ada SOP yang ketat bagaimana untuk membawa mahasiswa itu daripada universiti sampai ke pintu rumah. Kerana itu penting, bukan sahaja daripada universiti ke tempat bas atau ke KLIA ataupun ke lapangan penerbangan di negeri masing-masing, tetapi how do we get back home safe and healthy? Perkara ini saya berharap dapat dipertimbangkan sebaik mungkin. Saya agak yakin kalau kita lakukan 4 prasyarat ini, pertama sekali saringan kesihatan, kedua adalah untuk memastikan kita lakukan kolaborasi bersama dengan syarikat-syarikat swasta, khususnya syarikat penerbangan dan sektor bas. Ketiga, mereka tidak balik sekaligus tetapi secara berperingkat. Dan yang keempat, kita adakan SOP yang ketat daripada universiti sampai ke pintu rumah untuk pastikan bahawa situasi kesihatan tidak dikompromi. Perkara ini dapat dipertimbangkan sebaik mungkin. Persoalannya, mengapa kalau kita dapat ikut semua SOP yang ketat ini, mengapa ada keperluan untuk membenarkan mahasiswa ini balik ke rumah? Kita perlu faham bahawa bukan saja mereka telah pun menetap di universiti, di kuarantin lebih 3 minggu dan mengikut SOP kesihatan yang sedia ada dan bebas daripada COVID. Tetapi pada masa yang sama, rintihan mahasiswa itu sangat penting. Saya dimaklumkan oleh ramai mahasiswa bahawa hanya kerana mereka lewat sedikit saja, rakan-rakan mereka yang balik sehari awal dari mereka semua telah pun kembali pulang ke rumah, tetapi hanya kerana mereka lewat sedikit saja mereka terpaksa di kuarantin sekarang lebih 3 minggu. Dan bukan itu sahaja. Saya faham kuarantin itu sangat penting. Tetapi pada masa yang sama, apabila mereka dah bebas COVID, mereka harus diberikan peluang
untuk kembali semula ke rumah masing-masing berperingkat, kerana ni benda yang sangat penting, kerana kebanyakan universiti ataupun universiti-universiti di mana mahasiswa telah pun menyampaikan rintihan mereka, telah pun menangguhkan semester sampai ke bulan 6 atau bulan 7. Maksudnya, apabila tempoh pembelajaran tersebut telah pun ditangguhkan dan mereka telah pun dikuarantin selama 3 minggu, persoalannya berapa lama lagi harus mereka dikuarantin di universiti. Ya, apabila tempoh pembelajaran tersebut telah pun ditangguhkan ke bulan 6 ataupun bulan 7. Dengan itu, ada masa yang agak panjang daripada sekarang sampai ke bulan 6 atau bulan 7. Persoalannya apa akan jadi kepada nasib mahasiswa ini yang lambat sedikit kerana yang lain semua telah pun kembali ke rumah masing-masing tetapi masih ada dalam 60,000 di seluruh Malaysia, 60 ke 80,000 yang masih di kuarantin di universiti masing-masing kerana mereka lewat sedikit pulang. Dan saya rasa dalam bab ini kita harus berikan pilihan kepada mahasiswa selagi mereka mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa situasi kesihatan itu diberikan prioriti utama dan pada masa yang sama flexibility kepada mahasiswa untuk balik ke rumah masing-masing. Perkara ini penting kerana pada masa yang sama kita lihat ada lebih dalam 4 ke 5 ribu mahasiswa rakyat Malaysia di luar negara yang telah pun diberikan hak untuk kembali semula ke rumah masing-masing di Malaysia. Ini bukan jumlah kecil, jumlah yang besar juga. Tetapi selepas mereka lalui tempoh kuarantin tersebut, sampai ke Malaysia di kuarantin, mereka diberikan hak untuk pulang semula ke rumah masing-masing. Persoalan yang banyak diajukan oleh mahasiswa-mahasiswi di Malaysia adalah jika mereka diberikan hak, jika rakyat Malaysia di luar negara, mahasiswa yang terletak di luar negara, khususnya di negeri-negeri hotspot di mana jumlah pesakit COVID itu sangat tinggi seperti US, UK dan yang lain, tetapi mereka diberikan hak untuk pulang semula ke Malaysia dan selepas mengikut SOP kerajaan untuk kembali semula ke rumah, kenapa hak yang sama tidak diberikan kepada mahasiswa di IPTA? Walhal mereka telah pun melalui 3 minggu tempoh kuarantin, tidak ada simptom, tidak terjebak dengan COVID dan perlu juga selepas ikut saringan kesihatan, ikut SOP untuk balik ke rumah, kenapa mereka tidak diberikan hak yang sama seperti mahasiswa yang datang dari luar negara di kuarantin dan akhirnya dapat dikembalikan ke pangkuan keluarga. Saya rasa perkara ini sangat penting untuk dipertimbangkan supaya akhirnya bukan sahaja mahasiswa di luar negara dapat pertimbangannya sebaik mungkin, tetapi mahasiswa di Malaysia IPTA juga dapat diberikan pembelaan yang sebaik mungkin. Kedua, pada masa yang sama kita perlu fikirkan berkenaan strategic allocation of resources. Apabila mahasiswa-mahasiswa yang memilih untuk balik sudah melalui saringan kesihatan mengikut SOP kerajaan dan mereka balik, maksudnya the additional resources, peruntukan tambahan yang sebelum ini dibelanjakan untuk menjaga mahasiswa di peringkat universiti tetapi mereka nak balik, akhirnya dapat diguna pakai kepada golongan yang betul-betul memerlukan kerana mereka yang memilih untuk balik sudah balik ke rumah, ke pangkuan keluarga akhirnya. The allocation resources ini dapat juga kita sampaikan kepada golongan yang lebih memerlukan. Tetapi kita perlu ingat, mereka yang memilih untuk menetap di universiti tetap harus diberikan flexibility yang sebaik mungkin. Kerana bukan semua orang berkemampuan untuk balik, bukan semua orang boleh beli flight ticket, bukan semua orang ingin balik ke rumah masing-masing. Sebab itu flexibility itu tetap ada. Tetapi apabila kita tahu siapa yang betul-betul memerlukan, di situlah cara terbaik untuk kita pastikan bahawa peruntukan yang agak terhad ini dapat digunakan sebaik mungkin. The most efficient way to deploy a finite resource base. So perkara ini saya rasa kita dapat lakukan sebaik mungkin. Sebab itu untuk saya rumuskan sebelum kita pergi ke sesi soal jawab, pilihan harus diberikan ke tangan mahasiswa. Tetapi dengan pilihan ini datangnya tanggungjawab yang lebih besar, iaitu di mana kita perlu ikut saringan kesihatan yang dilakukan oleh kerajaan, pada masa yang sama perlu ikut SOP yang ketat daripada universiti sampai ke rumah dan bukan dilakukan sekaligus tetapi dapat dilakukan secara berperingkat. Sama sahaja bagaimana kerajaan dapat membantu anak-anak Malaysia di luar negara kembali semula ke Malaysia ikut SOP kerajaan di kuarantin dan selepas itu dibenarkan untuk pulang ke rumah selepas dibuktikan tidak ada COVID, tidak ada simptom COVID dan akhirnya diberikan peluang untuk bersama
dengan keluarga mereka, saya agak yakin saringan yang sama, SOP yang sama dapat diguna pakai kepada mahasiswa dan mahasiswi di Malaysia, khususnya dengan bantuan syarikat-syarikat swasta penerbangan bas yang sedia ada. Kalau kita dapat lakukan perkara ini, saya yakin lebih 60 ke 80 ribu mahasiswa yang sekarang telah pun dikuarantin lebih 3 minggu di universiti ini dapat dipulangkan semula bersama dengan keluarga dan akhirnya kita dapat mendepani masalah COVID ini bersama as one united Malaysian force. Tidak kira agama, tidak kira bangsa, tidak kira fahaman politik. Tetapi kekuatan itu adalah kekuatan kita bersama. Dan saya berharap perkara ini dapat dipertimbangkan sebaik mungkin. Saya juga kena ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, khususnya Yang Berhormat Menteri, kerana saya rasa dalam 2 ke 3 jam sebelum sesi live ini, Yang Berhormat Menteri telah pun mengeluarkan kenyataan untuk mempertimbangkan SOP ataupun cara yang bersesuaian untuk memulangkan mahasiswa ke pangkuan keluarga, khususnya mereka yang telah pun dikuarantin lebih 3 minggu di universiti masing-masing dan tidak ada simptom COVID. Maksudnya perkara ini sedang dipertimbangkan, kita berikan ruang yang secukupnya supaya SOP yang ketat dapat diketengahkan dan akhirnya kita dapat memberikan pembelaan yang sewajarnya. Dan ingat, ini sudah 3 minggu, 3 weeks of quarantine in universities, no signs of symptoms of COVID, they are free of COVID. Kita berikan peluang yang sebaik mungkin kepada mereka. Ini adalah cadangan saya. Saya nak dengar pandangan rakan-rakan sekalian, khususnya kalau ada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menonton sesi live ini, dan kita lihat apa yang kita boleh lakukan bersama. Okay, kita pergi kepada sesi soal jawab. Okay, ada cadangan. Okay, saya ada terbaca beberapa mesej berkenaan rintihan mahasiswa jadi. Apa akan jadi kepada mahasiswa? Apa akan jadi kepada mahasiswa, khususnya kepada mereka yang sekarang ini sedang melalui internship ataupun latihan amali, dan kerana COVID secara tiba-tiba syarikat tertutup dan mereka diberhentikan. Saya berharap bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi dapat mendengar keluhan mereka. Ini perkara yang agak serius, khususnya mereka yang telah pun melalui latihan amali ataupun internship dan dah nak sampai ke tempoh tamat, tetapi kerana cabaran COVID ini secara tiba-tiba diberhentikan oleh syarikat tersebut. Kita nak salahkan syarikat 100% pun sukar, tetapi saya agak yakin kalau Kementerian Pendidikan Tinggi menerima keluhan mereka dan memahami masalah mereka lalui, ini bukan pilihan mereka untuk mendepan dengan COVID ini, mungkin flexibility dapat diberikan kepada anak-anak mahasiswa yang telah pun ataupun sedang melalui latihan amali ataupun internship supaya mereka dapat kelayakan yang sewajarnya, the certification of completion of internship, dan akhirnya dapat bekerja ataupun you get the right credentials and qualifications. Sebab itu kita perlu dengar juga rintihan mahasiswa yang sedang atau dah nak habis lalui latihan amali dan internship, tetapi kerana COVID syarikat tutup. Apa akan jadi kepada nasib mereka? Kita perlu dengar juga suara mereka. Jangan lupa keluh kesah mereka supaya akhirnya mereka diberikan ruang dan peluang yang secukupnya untuk melalui proses internship tersebut. Ini perkara yang sangat penting. Pada masa yang sama, kita perlu tadi kita dah ulas panjang berkenaan pilihan yang harus diberikan kepada mahasiswa untuk pulang ke rumah jika mereka mengambil pendirian tersebut. Tetapi pada masa yang sama, SOP perlu kita ikut. Kedua, ada juga keluhan mahasiswa yang dah nak habis proses latihan amali ataupun internship atau sedang lalui, tetapi secara tiba-tiba diberhentikan oleh syarikat kerana tempoh COVID ini. Kita juga perlu berikan flexibility kepada mereka. Mungkin pendekkan tempoh latihan amali, atau tangguhkan, atau berikan certification secara terus, atau ada banyak cara lain. Saya berharap perkara ini dapat diberikan pertimbangan yang sebaik mungkin. Itu dua perkara yang telah pun kita ulas. Kita tengok apa soalan lain yang kita dapat daripada rakan-rakan yang sedang menonton.
I read that there are some of you who would prefer for me to communicate in English, especially for the more international audience, my friends from across ASEAN. I apologize. The reason why I'm communicating in my mother tongue, Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia, is because the topic which we are discussing today is a topic which is most relevant and close to the hearts and minds of the fellow Malaysian youth, and is a pressing problem which afflicts the university community in Malaysia. So my apologies if I choose to speak in my mother tongue, because the issue which we're looking at today is an issue which affects them the most. Saya lihat ada komen yang ketiga, iaitu bagaimana nasib mahasiswa daripada Sabah dan Sarawak yang sekarang ini masih terkandas di universiti masing-masing dan telah pun melalui tempoh kuarantin lebih 3 minggu dan bebas COVID. Sebab itu seperti saya ulas sebentar tadi, perlu ada SOP yang ketat dan perlu ada perbincangan yang agak mendalam bagaimana kita nak balik pulangkan mereka semula. Kalau yang berdekatan, ada caranya kita dapat lakukan secara berperingkat, tetapi bagi mereka di Semenanjung tetapi perlu dipulangkan ke Sabah dan Sarawak, perlu ada perbincangan bersama dengan syarikat swasta penerbangan bagaimana kita dapat bantu mereka pulang ke rumah masing-masing. Saya rasa perkara ini kita perlu bincang sedalam mungkin bersama dengan syarikat penerbangan swasta dan lihat bagaimana kita dapat mengurangkan beban mereka. Kerana seperti yang kita maklumkan, kebanyakan universiti ataupun ada universiti telah pun mengumumkan untuk menangguhkan semester kepada bulan 6 atau bulan 7. So saya tidak boleh bayangkan nasib orang Sabah dan Sarawak yang telah pun dikuarantin selama lebih 3 minggu, tetapi ada kemungkinan perlu menunggu sampai bulan 6 atau bulan 7 sampai dan hanya dengan itu dapat diberikan kebenaran untuk pulang. That's why we need to micromanage, help them the best way possible, khususnya mereka daripada Sabah dan Sarawak. Saya faham juga tidak cukup penerbangan dan juga kosnya agak tinggi. Sebab itu perkara ini harus diperhalusi sebaik mungkin. Mungkin we can classify according to the economic class. Bagi golongan B40, M40 kita berikan bantuan yang sebaik mungkin. Maybe 100% government can cover the cost of the flight ticket. Tetapi mereka daripada golongan T20 ataupun yang lebih berkemampuan, mereka boleh menampung sendiri kos tersebut. Tetapi yang penting adalah untuk ada penerbangan yang mencukupi supaya mereka dapat kembali semula ke rumah dan kampung masing-masing. Dan pada masa yang sama, mereka yang datang dari keluarga yang susah diberikan ruang yang secukupnya supaya mereka dapat pulang semula. Baik, ada soalan lain berkenaan isu ini? Ada soalan yang diajukan oleh Mahira Aida Abdillah. Apa pandangan saya tentang online learning kerana bukan semua siswa mempunyai capaian internet yang laju di kampung? Perkara ini saya pernah ulas minggu lepas, dan perkara ini sangat penting untuk kita ingat dalam kita menepani cabaran COVID ini. Walaupun ada beberapa universiti yang telah pun membawa lecture online, tetapi kita perlu ingat bahawa bukan semua rakyat Malaysia ada capaian internet yang baik. Internet connectivity is not universal in Malaysia, especially in rural areas di kawasan luar bandar di mana capaian internet itu agak terhad, internet bandwidth dan speed itu agak terhad, dan untuk mereka mengikuti online classes ini mungkin tidak begitu mudah, dan akhirnya kalau ia tetap diteruskan mereka bakal ketinggalan. Sebab itu flexibility itu perlu ada. We need to find the best way possible to move forward. Ia tidak bermaksud kita tidak boleh ada terus. We must still try our best to accommodate online lectures and online classes, tetapi cuma perlu ada pengkhususan kepada golongan anak muda yang telah pun pulang ke kawasan kampung atau rumah masing-masing, tinggal di kawasan luar bandar, tidak ada capaian internet yang baik, internet bandwidth yang baik, connectivity yang baik. Bagaimana kita tetap dapat mendidik mereka supaya mereka tidak ketinggalan dengan rakan-rakan mereka yang tinggal di bandar dengan capaian internet yang terbaik. Kita kena ingat pendidikan itu adalah untuk semua, dan kita tidak mahukan ada kumpulan mahasiswa yang besar khususnya di kawasan luar bandar
yang akhirnya ketinggalan. This is something which is very important for us to move forward. Okay, tengok soalan lain. Ada soalan daripada Nur Hasanah. Dia kata, putuskan rangkaian COVID dulu, mencegah lebih baik daripada menyesal. Bila okey, baliklah. Kepada Nur Hasanah, kalau Nur Hasanah dengar ulasan saya daripada awal, saya setuju. Isu utama adalah isu kesihatan. Sebab itu kita tidak membenarkan semua pulang tanpa mengikut SOP yang ketat. Dan kepada Nur Hasanah juga perlu tahu bahawa mahasiswa ini bukan baru saja di kuarantin dan terus dipulangkan. Tetapi realitinya, mereka telah pun di kuarantin lebih 3 minggu. More than 3 weeks mereka telah pun di kuarantin. Walhal, kita lihat ada lebih 5,000 rakyat Malaysia di luar negara yang telah pun diberikan hak untuk pulang semula ke Malaysia dan selepas tempoh kuarantin boleh balik semula ke rumah masing-masing. Dan kalau kita lihat tempoh kuarantin, syara'amnya adalah 14 hari. And the Malaysian youth yang terperangkap universiti ataupun di kuarantin universiti masing-masing telah pun melalui tempoh kuarantin lebih 3 minggu dan tidak ada simptom COVID atau mungkin bebas COVID. Tetapi untuk kita lakukan dengan lebih ketat, kita boleh buat lagi sekali saringan kesihatan, tetapi kita perlu fikirkan jalan bagaimana secara berperingkat kita dapat mengembalikan mahasiswa ke rumah masing-masing kerana seperti yang telah pun diumumkan, besar kemungkinan kebanyakan universiti akan menangguhkan semester ke bulan 6 ataupun bulan 7. Dengan itu, apa akan jadi kepada nasib mahasiswa yang telah pun dikuarantin lebih 3 minggu? Adakah mereka perlu dikuarantin sampai bulan 6 atau bulan 7 di universiti tanpa bergerak? Perkara ini harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Baik, saya rasa itu sahaja sesi perbincangan kita pada malam ini. Saya tak nak begitu panjang. Saya akan cuba adakan lebih banyak sesi Facebook Live ataupun Insta Live supaya kita dapat berinteraksi dengan lebih dekat. Tetapi lagi sekali tadi kita dah bincangkan tentang soal mahasiswa. Sebagai yang berkhidmat ahli Parlimen MUA, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada warga MUA untuk kekal sihat, duduk di rumah, dengar nasihat kerajaan, dan kalau ada masalah khususnya dari segi kewangan, kebajikan, jangan malu-malu, cepat-cepatlah hubungi Pusat Khidmat Parlimen MUA. Kita beroperasi siang dan malam. Setiap hari kita menghantar bantuan ke ratusan keluarga supaya akhirnya mereka dapat pembelaan yang sewajarnya. Boleh langgan laman web kami ataupun Facebook page untuk sampaikan cadangan, kritikan atau permohonan untuk bantuan, dan saya akan usahakan sebaik mungkin. Saya tidak mahukan seorang pun ataupun satu keluarga pun di MUA yang ketinggalan dan tidak diberikan pembelaan yang sewajarnya. Sebab itu kita telah pun berjaya untuk menggerakkan SS Delivery dan kita dah masuk tak silap hari yang ke-22 di mana lebih 3,000 bantuan asas telah pun diagihkan kepada lebih 3,000 keluarga di Parlimen MUA telah pun mendapat bantuan asas, beras, minyak masak, tepung, makanan-makanan yang lain supaya akhirnya mereka dapat pembelaan yang sewajarnya. And it's not enough, khususnya kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan untuk panjangkan tempoh PKP. Saya akan terus mencari dana sebanyak mungkin untuk pastikan bahawa kebajikan warga MUA dapat dibela sebaik mungkin. I think we stop here dan kita akan adakan sesi yang lain selepas ini. Kalau ada cadangan, kritikan, tolong tulis di ruang komen. Dan insya-Allah kita berdoa bersama supaya Malaysia kekal selamat dan kita akan menang berdepan dengan COVID, musuh nombor 1 negara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syashania. Hopefully we will be able to win this battle and war together as a united Malaysia, regardless of race, religion, and political ideology. United we stand, divided we fall. Thank you very much, everyone. Assalamualaikum.